Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para hadirin yang dihormati. Selamat datang dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama dalam acara Forum Pendidikan Islam TESA PPI SMP pada hari ini. Saya Farisha Auni dan saya Faisal Aina akan bertindak sebagai moderator anda sepanjang acara ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk mengikuti acara ini hingga ke akhirnya. Okey, sebelum kita mulakan, izinkan saya untuk memperkenalkan para panel acara kita pada hari ini. Acara ini akan dikendalikan oleh saudara Tuan Muhammad Danish, Edina Wahidah, Nur Kristina, Haifah Batrisha, Isma Nadirah dan saudara Hazlin yang masing-masing akan berkongsi pandangan dan memimpin perbincangan dalam sesi-sesi yang telah kami sediakan. Acara kita pada hari ini bertujuan untuk membincangkan tentang mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menangani cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Oleh itu, kami menggalakkan para peserta untuk aktif dalam berinteraksi sama ada dalam sesi soal jawab maupun perbincangan yang telah disediakan. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan dengan panel pertama. Silakan saudara Danish. Terima kasih Cik Farisha. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dihormati, hari ini kita berkumpul untuk membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menangani cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah Allah di muka bumi. Umum kita tahu bahawa baginda bukan sahaja contoh terbaik dari segi akhlak, tapi juga dalam aspek akidah dan pengurusan emosi yang sangat relevan dengan kehidupan kita pada hari ini. Pertama sekali, kita harus memahami bahawa akhlak yang baik berakar dari akidah yang kukuh. Rasulullah SAW menunjukkan bahawa keyakinan dan keimanan yang mendalam kepada Allah SWT adalah asas dalam menghadapi setiap cabaran hidup. Keyakinan ini membawa baginda kepada tawakal yang tinggi dan sikap sentiasa berserah sepenuhnya kepada Allah SWT selepas berusaha sedaya upaya dalam segala hal yang baginda lakukan. Kita lihat dalam banyak situasi seperti ketika baginda dihina, dilempar batu, diusir dari Taif, Rasulullah tetap berlapang dada, bersabar dan tidak membalas dengan kebencian. Akidah yang kuat ini memberi baginda kekuatan untuk mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan umat meskipun dirinya sendiri disakiti. Namun, para penonton sekalian, dalam menghadapi tekanan dan cabaran, baginda juga menunjukkan pengurusan emosi yang luar biasa. Contohnya, ketika ada sahabat yang datang mengadu hal, baginda mendengar dengan penuh perhatian dan tidak cepat menghakimi. Hal ini telah menunjukkan betapa Rasulullah SAW mengajarkan kita pentingnya untuk kita sentiasa mengawal amarah seperti dalam sabda Rasulullah SAW, Innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api neraka, dan api akan dipadam dengan air. Maka jika salah seorang daripada kamu marah, hendaklah kamu berburu. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh itu, apabila kita berasa ingin marah, hendaklah kita memperbanyakkan beristighfar kepada Allah SWT. Para hadirin sekalian, ini menunjukkan bahawa pengurusan emosi adalah aspek utama dalam menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Dengan mengawal emosi, kita juga akan dapat menjaga akidah, kerana ketenangan hati akan menguatkan kebergantungan kepada Allah. Akhir kalam, marilah kita jadikan akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW sebagai teladan dalam menghadapi kehidupan. Akidah yang kukuh dan pengurusan emosi yang baik akan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memampukan kita untuk menjalankan tugas sebagai khalifah dengan sebaik mungkin. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk meneladani baginda dan menjadi hamba Allah yang diredai. Itulah sedikit perkongsian daripada saya. Harap dapat dijadikan amalan dan tauladan dalam kehidupan seharian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Tuan Danish
finish di atas perkongsian yang saya rasa penuh dengan manfaat sebentar tadi. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan ahli panel kita yang seterusnya. Saya persilakan Cik Edina Wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peluang ini untuk berbicara tentang satu aspek penting dalam kehidupan sebagai seorang muslim, iaitu mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menghadapi cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Khususnya, hari ini saya ingin menekankan aspek ibadah dalam meneladani baginda. Pertama sekali, kita perlu memahami bahawa ibadah bukan sekadar kewajipan, tetapi juga adalah cara untuk mencapai ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Rasulullah SAW menjadikan ibadah sebagai sumber kekuatan batin dan ketenangan hati. Contohnya, baginda selalu mendirikan solat malam atau qiyamul, terutamanya apabila menghadapi ujian berat. Ini bukan sekadar solat tambahan, tapi ia menjadi ruang untuk baginda meluahkan rasa hati kepada Allah, memohon petunjuk dan mencari kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai rasul dan pemimpin umat. Qiyamul adalah bukti betapa eratnya hubungan Rasulullah dengan Allah dalam mencari ketenangan. Bukan itu sahaja, solat juga merupakan tempat baginda SAW mencari ketenangan dan kekuatan damai. Solat bukan sahaja membersihkan hati, tetapi juga melatih diri untuk bersikap sabar dan fokus dalam menghadapi cabaran kehidupan. Sebagaimana baginda pernah bersabda, jadikanlah solat itu penyejuk mataku. Ini menunjukkan bahawa solat bukan hanya satu ritual, tapi ia mampu menjadi terapi jiwa untuk menghadapi tekanan. Dalam hal ini, kita dapat lihat bagaimana ibadah berfungsi sebagai alat pengurusan emosi yang sangat berkesan. Ketika kita menghadapi cabaran, amalan seperti solat, zikir dan doa memberi ruang untuk kita menenangkan jiwa. Sebagai contoh, dalam suasana yang penuh tekanan atau emosi, kita digalakkan beristighfar dan memperbanyak zikir. Melalui zikir, hati menjadi tenang dan kita lebih mampu berfikir secara profesional serta mengawal emosi kita. Kesan daripada amalan ibadah ini adalah jiwa kita akan menjadi lebih tenang dan hati akan penuh rasa syukur serta reda terhadap ujian yang kita hadapi. Dengan itu, kita dapat berfikir dengan lebih rasional dan bertindak dengan lebih sabar sebagaimana Rasulullah SAW yang sentiasa tenang walau diuji dengan pelbagai keadaan. Justru itu, dapatlah kita simpulkan bahawa mencontohi ibadah Rasulullah adalah satu langkah utama dalam mengukuhkan ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Dengan memperbanyakkan ibadah, kita bukan sahaja mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mempersiapkan hati dan minda untuk menjadi khalifah Allah yang sabar, tabah dan penuh kasih sayang, insya-Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih Cik Edina Wahidah atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Jadi, mari kita beralih kepada panel yang seterusnya. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi sedikit perkongsian berkaitan tema pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW boleh dijadikan teladan dalam konteks politik dan kepimpinan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Pertama sekali, saya akan menguraikan tentang kepimpinan yang beretika. Rasulullah SAW menunjukkan kepimpinan yang beretika dan penuh integriti. Dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu." Sebagai contoh, ketika menjadi pemimpin di Madinah, Rasulullah memastikan semua perjanjian dan amanah dilaksanakan dengan jujur. Baginda menolak sebarang bentuk rasuah dan penyelewengan walaupun dalam situasi yang sukar. Impaknya, kepimpinan yang beretika akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Ini dapat membina kestabilan politik dan sosial dalam masyarakat, di mana pemimpin dilihat sebagai teladan yang baik. Seterusnya, saya akan menerangkan dari segi musyawarah
Rasulullah SAW yang sentiasa mengamalkan musyawarah dalam setiap keputusan yang penting. Dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah menyuruh umat Islam untuk bermusyawarah. Ini menunjukkan betapa pentingnya melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, dalam menentukan strategi peperangan, Rasulullah sering meminta pandangan sahabat-sahabatnya seperti dalam perang Badar. Baginda mendengar pendapat dan mengambil kira pandangan mereka sebelum membuat keputusan. Kesannya musyawarah akan meningkatkan rasa pemilikan di kalangan rakyat terhadap keputusan yang dibuat. Ia juga dapat mengurangkan ketegangan dan konflik kerana semua pihak merasa didengar dan dihargai. Isi yang terakhir saya akan terangkan ialah penyelesaian konflik dengan bijak. Rasulullah SAW menunjukkan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah menekankan kepentingan perdamaian. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara kamu. Bagi memberi contoh, ketika berlaku perselisihan antara dua suku di Madinah, Rasulullah SAW mengambil langkah proaktif untuk mendamaikan mereka. Baginda berbincang dengan kedua-dua pihak dan mencari jalan penyelesaian yang adil. Kesan positif yang dapat dilihat ialah penyelesaian konflik yang bijak akan membawa kepada keharmonian dalam masyarakat. Ia juga membantu membina kepercayaan antara pelbagai pihak sekaligus mengukuhkan perpaduan dalam negara. Kesimpulannya, sebagai khalifah Allah SWT mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah dalam konteks politik adalah langkah yang penting dalam membina masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Dengan kepimpinan yang beretika, amalan musyawarah dan penyelesaian konflik yang bijak, kita dapat menghadapi cabaran politik dengan lebih baik. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan harian. Terima kasih. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh saudari Kikina sebentar tadi. Seterusnya dipersilakan Cik Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati serta hadirin sekalian. Dalam kehidupan seharian sebagai khalifah Allah di muka bumi, Rasulullah SAW menampilkan akhlak mulia dan kebijaksanaan yang luar biasa, termasuk dalam aspek ekonomi. Rasulullah menunjukkan contoh terbaik dalam mengurus ekonomi dengan kejujuran, kesederhanaan dan keadilan. Sebagai seorang usahawan dan pemimpin, baginda mengajarkan kita bagaimana prinsip-prinsip ekonomi ini boleh diterapkan bagi menghadapi cabaran kehidupan tanpa mengabaikan nilai mulia. Pertama, Rasulullah SAW mengamalkan sifat amanah dan adil dalam perniagaan. Dalam satu peristiwa, baginda pernah mengingatkan para pedagang agar tidak menyuruhkan barang-barang dagangan untuk menaikkan harga. Baginda bersabda, barang siapa yang menipu, bukanlah ia dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dihormati, dengan sifat amanah ini, Rasulullah mengajarkan kita untuk berlaku jujur dalam segala urusan perniagaan dan transaksi. Dalam konteks ekonomi moden, integriti dalam pengurusan keuangan seperti ini sangat penting untuk mengekalkan kestabilan pasaran dan membina kepercayaan antara peniaga dan pelanggan. Kedua, Rasulullah SAW juga menekankan aspek kesederhanaan dalam pengurusan harta. Walaupun baginda mampu mengumpulkan kekayaan yang besar, Rasulullah memilih untuk hidup sederhana. Baginda selalu memastikan harta digunakan dengan cara yang memberi manfaat kepada umat, bukan sekadar memenuhi kepentingan peribadi. Sebagai contoh, dalam kehidupan baginda, banyak harta dikobarkan untuk keperluan umat dan membantu golongan yang memerlukan. Prinsip ini mengajar kita agar mengutamakan keperluan daripada kehendak serta memanfaatkan rezeki yang ada untuk kebaikan masyarakat sendiri. Tambahan pula, dalam pengurusan emosi, Rasulullah SAW menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa dalam menghadapi cabaran keuangan. Ketika menghadapi sangat sukar dengan kurang sumber, baginda tetap tenang, tidak mengeluh, malah mengajak sahabat untuk bersabar dan berusaha lebih keras. Sikap ini dapat dijadikan inspirasi bahawa walau dalam keadaan ekonomi yang cabar, ketenangan dan kebergantungan kepada Allah adalah kunci bagi mengelak daripada mengambil jalan yang tidak adil atau merugikan. Akhir sekali, kita lihat bagaimana impak dari akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah dalam ekonomi ini telah melahirkan masyarakat yang harmoni dan ekonomi yang stabil.
Rasulullah SAW ini dalam pengurusan ekonomi kita agar menjadi khalifah yang sebenar di bumi Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Cik Nadira di atas perkongsian tersebut. Okey, untuk aspek seterusnya saya akan diserahkan kepada saudari Haifah Bakisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan semua hadirin yang menyertai webinar ini. Alhamdulillah, kita berkesempatan untuk membincangkan satu tajuk yang sangat penting dan relevan, iaitu bagaimana kita boleh mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya daripada aspek kebajikan. Sebagai umat Islam, kita sedia maklum bahawa Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuklah kebajikan dan kemanusiaan. Baginda bukan sahaja menunjukkan sikap belas kasihan kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh makhluk. Dalam konteks kebajikan, Rasulullah SAW mengajar kita untuk memberi bantuan kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. Hal ini jelas terbukti melalui banyak peristiwa di mana baginda membantu mereka yang memerlukan, sama ada dari kalangan Muslim atau non-Muslim, kaya atau miskin, dan tanpa mengira latar belakang. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menangani cabaran dari masyarakat yang seringkali menganiaya dan menyakiti baginda. Baginda tidak pernah membalas dengan kemarahan ataupun keburukan. Sebaliknya, baginda bersabar dan malah berdoa agar mereka diberikan hidayah. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat sabar dalam melaksanakan kebajikan. Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, kita perlulah sentiasa menanamkan sifat sabar dan pemaaf, serta bertindak dengan penuh kasih sayang dan rendah hati. Dari sudut pengurusan emosi, Rasulullah SAW menunjukkan contoh terbaik bagaimana kita boleh mengawal perasaan walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar. Baginda tidak mudah marah, kecewa atau menyerah apabila menghadapi dugaan yang berat. Sebaliknya, baginda sentiasa berlapang dada dan memilih untuk bertindak secara rasial. Sebagai contoh, ketika Rasulullah dihina dan diancam, baginda masih menunjukkan sifat lemah lembut, dan ini mendatangkan ketenangan kepada diri baginda serta menarik perhatian orang lain untuk memahami ajaran Islam. Keikhlasan dalam melaksanakan kebajikan juga adalah salah satu ajaran penting yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita. Baginda seringkali memberikan bantuan secara senyap-senyap tanpa meminta pujian ataupun iktirafan. Dalam konteks masyarakat kini, sifat ikhlas ini sangat penting kerana dengan keikhlasan kita dapat memastikan kebajikan yang kita lakukan benar-benar membawa manfaat kepada orang lain dan tidak sekadar dilakukan untuk menunjuk-nunjuk. Kita juga tidak boleh lupa bahawa Rasulullah SAW menekankan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Baginda memupuk budaya tolong-menolong, saling menghormati dan menjaga hubungan baik dengan semua orang, termasuk jiran tetangga. Dalam kehidupan sebagai khalifah Allah di muka bumi, kita juga perlu menjalankan tanggungjawab ini dengan berbakti kepada keluarga, masyarakat dan alam sekitar. Ini kerana kebajikan bukan sahaja terhad kepada pemberian material, tetapi melibatkan setiap tindakan kecil kita yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, marilah kita bersama-sama menjadikan Rasulullah SAW. Jadi, marilah kita bersama-sama menjadikan Rasulullah SAW sebagai model dalam aspek kebajikan dan pengurusan emosi. Dengan mengamalkan sifat-sifat mulia seperti sabar, ikhlas dan pemaaf, kita mampu menghadapi cabaran hidup dengan lebih tenang dan bijaksana, serta berbakti kepada masyarakat dan alam sekitar. Semoga dengan mencontohi akhlak Rasulullah, kita dapat menjalankan peranan sebagai khalifah Allah dengan lebih sempurna dan membina masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Terima kasih. Semoga kita semua mendapat manfaat dari perkongsian ini. Saya amat suka dengan apa yang disampaikan oleh Cik Haifah sebentar tadi. Untuk aspek yang terakhir, kita buka peluang kepada saudara Daniel. Terima kasih Cik Farisha. Para penonton sekalian, Rasulullah SAW adalah salah satu contoh terbaik dalam aspek akhlak dan budi pekerti. Anak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW
tercermin dalam tingkah laku dan cara baginda berinteraksi dengan orang lain. Berikut adalah huraian tentang akhlak mulia Rasulullah SAW beserta peristiwa yang menggambarkannya dan hadis sahih sebagai sumber rujukan. Salah satu ciri utama akhlak mulia Rasulullah SAW ialah kejujuran. Baginda dikenali sebagai Al-Amin yang dipercayai oleh penduduk Mekah. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, kejujuran baginda membuatkan orang percaya kata-katanya dan menyerahkan amanah kepadanya. Terdapat satu peristiwa ketika Rasulullah SAW diutuskan sebagai Rasul. Penduduk Quraisy yang sangat menentangnya tetap tidak dapat menafikan kejujurannya. Dalam peristiwa hijrah, meskipun dalam keadaan berbahaya, baginda meminta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk mengembalikan barang-barang amanah kepada pemiliknya. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Seseorang yang sentiasa berkata benar akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari nombor 6094, Muslim nombor 2607. Bukan itu sahaja, Rasulullah SAW sentiasa memaafkan kesalahan orang lain walaupun baginda mempunyai kekuatan untuk membalas dendam. Salah satu peristiwa yang jelas menunjukkan sifat pemaaf baginda ialah ketika penaklukan Mekah. Semasa pembukaan kota Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya memasuki Mekah dengan penuh kemenangan. Namun, baginda tidak membalas dengan dendam kepada penduduk Quraisy yang telah menganiaya baginda dan para sahabat selama bertahun-tahun. Sebaliknya, baginda berkata, pergilah kamu semua bebas. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seorang yang kuat itu yang dapat mengalahkan orang lain, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari nombor 6114, hadis riwayat Muslim nombor 2609. Di sini kita dapat melihat kepribadian Rasulullah SAW dan cara baginda mengawal emosi dalam kehidupan seharian. Anak mulia Rasulullah SAW bukan sahaja boleh menjadi rutan umat Islam, tapi juga contoh teladan kepada seluruh manusia. Sifat-sifat baginda seperti kejujuran, pemaaf, kasih sayang, keadilan dan kerendahan hati menjadikan baginda seorang yang dihormati dan disayangi oleh semua. Akhir kata, kita sebagai umat Islam mestilah berusaha mencontohi akhlak Rasulullah SAW ini agar apabila bersosial agar dapat menjadi khalifah yang sebenar di bumi Allah ini. Wallahu a'lam. Penjelasan yang sangat terperinci daripada saudara Daniel sebentar tadi, nampaknya semua ahli panel kita pada hari ini telah mencurahkan ilmu baru yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Saya setuju dengan awak, Farisha. Saya rasa sudah tiba masa untuk kita membuka sesi soal jawab untuk memberi peluanglah kepada penonton untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita pada hari ini. Izinkan saya bertanya kepada saudara Danish. Silakan Cik Alifah. Terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana kita boleh mengekalkan kesabaran dan pengurusan emosi yang baik seperti Rasulullah SAW, terutamanya dalam situasi di mana kita berhadapan dengan provokasi atau penghinaan dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang sangat baik ini. Meneladani kesabaran dan pengurusan emosi Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan provokasi atau penghinaan memang ada musyawarah. Tetapi ada beberapa langkah yang boleh kita ambil untuk mendekati sifat mulia bagi diri ini. Antara langkahnya ialah kita perlu memahami bahawa Rasulullah SAW sangat berpegang pada konsep tawakal dan kebergantungan kepada Allah. Apabila berhadapan dengan provokasi, Rasulullah tidak bertindak balas secara negatif atau tergesa-gesa. Sebaliknya, baginda mengambil masa untuk bertenang dan mengingatkan dirinya bahawa setiap perkara berlaku dengan izin Allah.
dalam konteks kita juga boleh cuba untuk berlatih mengawal emosi dengan segera beristighfar atau mengucapkan zikir yang mengingatkan kita kepada ketenangan Allah, seperti la haula wala quwwata illa billah, yang bermaksud tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Sekian daripada saya. Soalan yang menarik. Jadi saya akan buka lagi untuk sesi pertanyaan soalan kepada penonton yang lain. Saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Lina mengenai aspek ibadah. Saya ingin mengetahui bagaimana ibadah membantu mengawal emosi dan menghadapi pelbagai cabaran seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih untuk soalan itu. Ibadah menenangkan jiwa dan membantu mengawal emosi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW sering solat malam ikut menghadapi tekanan, untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan spiritual darinya. Amalan seperti zikir dan membaca Al-Quran mengingatkan kita bahawa Allah sentiasa ada, membantu kita untuk bersabar dan tidak berputus asa. Ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi juga penawar emosi dan sumber kekuatan dalam menghadapi cabaran. Sekian daripada saya. Terima kasih Cik Irina. Ada lagi soalan daripada penonton? Saya ingin bertanyakan soalan kepada saudara Kristina. Bolehkah anda jelaskan maksud musyawarah dan mengapa ia penting dalam konteks kepimpinan? Terima kasih. Musyawarah bermaksud proses perbincangan atau dialog antara individu atau kelompok untuk mencapai kesepakatan atau keputusan bersama. Dalam konteks kepimpinan, musyawarah sangat penting kerana ia melibatkan pelibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan, memastikan bahawa setiap suara didengar dan dihargai. Dengan musyawarah, kita dapat mengumpulkan pelbagai pandangan dan idea yang boleh membawa kepada penyelesaian yang lebih baik dan lebih menyeluruh. Selain itu, amalan ini juga membina rasa pemilikan dan tanggungjawab di kalangan semua yang terlibat, menjadikan keputusan yang diambil lebih diterima dan dilaksanakan dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Oh, baru saya tahu apa itu musyawarah. Terima kasih Cik Kristina. Saya masih lagi menerima jika ada penonton yang masih ingin bertanyakan soalan. Cik Nadira, bagaimana cara kita sebagai masyarakat biasa ni boleh mengamalkan prinsip ekonomi Rasulullah SAW, terutamanya dalam menghadapi cabaran ekonomi yang semakin sukar pada hari ini? Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang baik ini. Sebagai masyarakat biasa, kita boleh mencontohi akhlak ekonomi Rasulullah SAW dengan beberapa langkah yang mudah. Pertama, amalkan kejujuran dalam perniagaan atau pekerjaan kita, walaupun dalam skala yang kecil. Kedua, berbelanja secara sederhana, elakkan pembaziran dan lebihkan keperluan daripada kehendak. Ketiga, amalkan sifat peduli terhadap orang lain seperti membantu jiran yang memerlukan atau memberi sedikit sedekah, terutama di waktu-waktu yang mencabar ini. Dengan berbuat demikian, kita bukan sahaja meringankan beban orang lain, tetapi juga mendapat keberkatan dan ketenangan dalam rezeki kita. Inilah cara kita menyamai prinsip ekonomi Rasulullah SAW dalam kehidupan harian kita. Sekian, terima kasih. Jawapan yang sangat ringkas dan padat oleh Cik Nadira. Jika ada lagi penonton yang ingin bertanyakan soalan, dipersilakan untuk mengangkat tangan ya. Assalamualaikum, saya Patricia. Saya nak tanya soalan pada Cik Haifah dari aspek kebajikan. Bagaimana kita nak terapkan buat kebajikan dalam kehidupan seharian macam kita lakukan oleh Rasulullah SAW? Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang sangat baik. Kita boleh memulakan dengan amalan yang konsisten, seperti bersikap ramah dan murah senyum kepada orang lain, menolong jiran atau ahli keluarga, atau memberi sedekah walaupun dalam jumlah yang kecil. Rasulullah SAW mengajar kita bahawa setiap kebaikan sekecil apapun adalah bermakna jika dilakukan dengan ikhlas.
amalan kebajikan ini juga boleh dimulakan di mana saja kita berada, di rumah, di tempat kerja atau dalam komuniti. Yang penting adalah niat dan keikhlasan kita dalam membantu orang lain. Terima kasih. Saya suka dengan jawapan yang diberikan oleh Encik Haifah. Terima kasih diucapkan. Hadirin sekalian, saya membuka peluang terakhir kepada para penonton untuk ajukan soalan kepada ahli panel kita. Saya ada soalan untuk saudara Daniel. Soalan saya berbunyi, bagaimanakah cara untuk kita sebagai umat manusia mengaplikasikan sifat kejujuran dan pemaaf yang ada pada diri Rasulullah dalam kehidupan seharian kita? Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Kita bersentiasa benar-benar dan jujur dalam segala urusan, sama ada dalam pekerjaan, hubungan pribadi atau perniagaan. Dengan mengamalkan kejujuran, kita akan memperoleh kepercayaan dan dihormati oleh orang lain, seperti serta mencontohi Rasulullah SAW yang dikenali sebagai Al-Amin. Walaupun ada yang menyakiti atau melakukan kesalahan terhadap kita, kita boleh mencontohi Rasulullah SAW dengan memaafkan mereka. Sifat pemaaf akan membantu mereka meredakan kemarahan dan mengukuhkan hubungan sosial. Perbuatan ini bukan sahaja menjadikan kita lebih tenang, tapi juga menggalakkan suasana harmoni dalam masyarakat. Dengan mencontohi sifat-sifat ini, kita dapat meningkatkan kualiti peribadi dan hubungan sosial, menjadi saya lebih baik serta memenuhi peranan sebagai khalifah di bumi Allah dengan lebih sempurna. Sekian, terima kasih. Saya rasa jawapan yang dikongsikan oleh saudara Daniel amatlah menarik dan penuh dengan manfaat. Okey, terima kasih sekali lagi. Oleh itu, para hadirin, sampai di situ sajalah sesi soal jawab kita pada hari ini. Baiklah para hadirin yang dihormati, kini kita telah sampai ke penghujung acara wacana kita pada hari ini. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita, iaitu Tuan Muhammad Danish, Nur Kristina, Idina Wahida, Ismail Nadira, Haifah Bakisha dan saudara Haziq Daniel, kerana mereka telah sama-sama sudi untuk meluangkan masa dengan kita untuk berkongsi ilmu serta pandangan mereka yang saya rasa amatlah berharga untuk kita gunakan suatu hari nanti. Ya, betul Kak Sarah. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang telah menyertai sesi wacana ini dengan penuh minat dan semangat. Semoga sesi ini memberikan manfaat serta membuka minda kita semua dalam mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menangani cabaran kehidupan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi dengan itu sekian sahaja daripada kami. Terima kasih sekali lagi diucapkan dan selamat maju jaya kepada semua penonton. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.